wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserukan dia dari arah pinggir lembah yang diberkati dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Baik, dalam ayat Al-Quran mengisyaratkan bahawa Allah berbicara dengan Musa dalam bentuk perantaraan. Ya, perantaraan. Kita tahu bahawa Allah akan berbicara dengan para nabi, mewahyukan perantaraan. Tetapi dengan Nabi Musa, perantaraannya dijadikan seperti pokok, yakni pokok itu ya tempat untuk dia berbicara. Subhanallah. Ini merupakan satu, pertama kita beriman tanpa banyak bicara. Bagaimana dia berbicara juga, wallahu a'lam, kita beriman dia berbicara. Cuma cara itu kita menyaksikan macam saya berbicara dengan tuan-tuan dan perempuan di hadapan ni. Okey. Tetapi orang yang di bawah, kita tidak berbicara direct begitu kan. Kita berbicara pakai mic, okey, speaker tu mereka mendengar. Okey, itu di antara kaedah-kaedah yang mana bila speaker itu walaupun bukan berdepan, orang di sana dengar. Hatta kita menyaksikan pada zaman sekarang dengan teknologi yang ada pada hari ini, kita ada Zoom, ada Google Meet kan, di mana kita berbicara di sini, orang sana boleh dengar macam mana kita lakukan sekarang ni. Ya, di mana live, orang luar di sana boleh mendengar, boleh mengikut program kita, yakni dalam keadaan ada perantaraan dia. Jadi perantaraan itu dilakukan pada pohon tersebut yang mengeluarkan api, dan api yang bersifat bukan membakar, seolah-olah cahaya yang terang benderang. Baik, kita lihat seterusnya. Dan kita saksikan ayat itu menceritakan tempat ini adalah tempat yang diberkati, lembah yang diberkati. Dan kita telah bahaskan masalah keberkatan tidak boleh diada-adakan, melainkan mesti ada dalil. Keberkatan adalah satu perkara yang istimewa yang Allah berikan, ya, yang mesti ada dalil supaya kita tidak terjebak dalam penyelewengan penggunaan perkataan barakah. Ya, kita lihat buq'ah mubarakah. Kita tengok dalam hadis Rasulullah kata makan pada makanan itu ada barakah. Ya, jilatlah jari, jangan kamu lapkan dengan sapu tangan, kerana kita tak tahu di mana keberkatan makanan. Dan dalam ayat Al-Quran mengatakan bukit bakau itu, gunung ganang itu barakah. Dan Allah mengatakan hujan diturunkan air yang mubarakah, air yang diberkati. Dan pada tubuh badan Rasulullah SAW itu semuanya barakah. Jadi keberkatan itu mesti ada dalil. Semua itu ada dalil. Dia tidak boleh kita menggunakan perkataan-perkataan barakah ini sesuka hati kita. Pergi salam ustaz tu, ambil berkat. Tak boleh. Berbahaya kerana perkara-perkara ini memerlukan dalil. Keberkatan yang dikatakan keberkatan itu memerlukan dalil. Itu pasal kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah-masalah keberkatan ini. Bila kita menggunakan perkataan berkat ini pada salah tempat, dia akan menjadi satu bentuk pemujaan. Yakni pemujaan itu menyebabkan seseorang itu jadi ghulu, ya, melampaui batas yang boleh terjebak dalam masalah-masalah syirik. Apabila dia melihat, oh, Tok Guru tu penuh berkat, ya, Tok Guru berkat, mesti kita ikut dia, mesti ikut semata-mata membuta tuli, ikut tanpa dalil, ikut segala-galanya. Sehingga kan sampai kalau dia basuh tangan tu menjadi rebutan anak-anak murid dia, ya, sebab apa? Nak berkat Tok Guru. Itu adalah satu penyelewengan yang berlaku pada masyarakat kita. Waktu saya belajar pondok dulu, itulah di antara perkara yang bermasalah. Dia tengok Tok Guru tu makan, beberapa orang jemaah Tok Guru tu datang. Dia tengok, kita ingat Tok Guru tu habis makan, dia nak pergilah ambil makanan Tok Guru tu. Tak. Tetapi dia pergi ambil apa? Air basuh tangan Tok Guru tu. Ya, disentai-sentai badan, diminumnya apa semua. Kenapa? Pada dia Tok Guru berkat. Kita tidak mengatakan begitu kaedahnya. Kalau kita tengok seorang dalam klip video, seorang lelaki itu dia basuh kaki ibu dia, ya, lepas tu dia minum air kaki ibu dia, ya, untuk mendapat apa? Wallahu alam, tapi nak menunjukkan kejahilan dia. Bukan itu cara melakukan kehormatan pada
ibu dia, ayah dia. Bukan begitu. Ya, dengan basuh, cuci, lepas tu minum, itu cara, itu bukan. Tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kamu santuni dia, kamu jaga dia, kamu tak menyakiti hati dia, kamu perlu pelihara dia. Itu kaedah dia. Bukan pergi basuh kaki ibu kamu, lepas tu pergi minum air kaki, itu salah tu. Okey. Jadi keberkatan begini berbahaya. Kerana ianya boleh membawa kepada ghulu, yang mana bila ghulu ataupun berlebih-lebihan dalam mencintai, melakukan sesuatu itu, dia akan terjebak dalam masalah syirik, masalah khurafat, masalah-masalah yang na'udzubillah min zalik. Kita menyaksikan apabila yang dikaitkan dengan keturunan Rasulullah, puncanya itu pasal kalimah Rasulullah tu memang tubuh badan Rasulullah tu penuh keberkatan. Tetapi jaminan itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuriat-zuriat dia, ya, yang terbaik tidak dinafikan. Seperti Fatimah, Hasan dan Husin, ya, keturunan cucu cicit dia memang tidak dinafikan ada yang terbaik. Tetapi yang mana yang tak terbaik pun muncul. Kerana mereka itu bukan manusia, ya, seperti Rasul. Mereka hanya keturunan. Yang mana keturunan ini tidak dijamin sebagaimana golongan yang terbaik. Oleh kerana itu bila kita melihat, ya, apabila Abu Lahab merupakan pak saudara kepada Rasulullah, tetapi dilaknati. Hatta disebutkan dalam surah Al-Lahab, ya, surah yang berkaitan dengan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Okey, kita menyaksikan bagaimana Allah celakan Abu Lahab, sedangkan dia bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila kita membicarakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Setelah 3 generasi yang terbaik itu, tidak ada jaminan untuk lepas generasi itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul istimewa, ya, sukar untuk didapati. Memang ada lagi, tidak dinafikan, seperti yang dikatakan keturunan yang berkaitan dengan keturunan Rasulullah seperti Al-Mahdi. Tetapi muncul orang-orang yang menggelar dirinya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita menyangkakan padanya ada berkat. Di situ yang menjadi masalahnya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar satu klip video daripada seorang lelaki yang menggelarkan dirinya ustaz, ya, di mana di Kedah tu dia istiharkan, dia menelan air liur tok guru dia. Bayangkan, kenapa keturunan Nabi atas nama keturunan Nabi. Kononnya nak berkat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ghulu, tidak pernah dilakukan oleh generasi awal. Ghulu tak pernah dilakukan para sahabat, ya, menelan Aliyu, ya, Fatimah ke Hasan ke Husin ke, tak pernah. Tetapi perbuatan itu berlaku pada zaman ini disebabkan ghulu berlebih-lebihan. Apatah lagi betul ke ianya keturunan Nabi? Kalau betul pun tidak boleh dibuat. Kita tengok yang datang ke Malaysia baru ni, cicit, kononnya menggelarkan cicit Nabi, ya. Kita tak kisah kamu nak gelar ke apa ke, tetapi apa motif yang kamu nak buat dengan apabila dikatakan cicit Nabi. Kalau cicit Nabi bercanggah dengan perangai, cara Rasulullah tak bertepatan dengan hadis, tak guna. Tak guna. Kenapa dia bercanggah dengan hadis Rasulullah, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu bila dia datang dalam bentuk pertama, kita tengok penampilan dia, memang tak kena. Ada yang tak kena. Tang mana tak kena dia? Dia sudut janggut dia. Kita kenal sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Muhammadiyah. Kita menyaksikan sifat-sifat dia. Satu. Dan kedua, penampilan dia, dengan siapa dia berkawan. Agama seseorang itu mengikut kawannya. Bila dia sampai kat Malaysia, dengan siapa? Ya? Kalau dia kawan dengan Abu Talhah ke, okey, ahlan wa sahlan, ala ra'si wal ain. Ya, ataupun orang-orang yang dikaitkan dengan berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tetapi bila kita tengok dia berkawan dengan orang yang masyhur, dahlah menipu dalam atifak Rasulullah. Ya, menipu, kononnya mezum, dia buatkan apa perkara-perkara atau benda-benda replika yang datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tipu. Dia berkawan dengan orang-orang yang begini, kita dah cop terus. Ini ada masalah. Terus ada masalah. Kita kenal. Dan bila JAKIM keluarkan bahawa skamer termasuk dalam penipuan, maka yang saya takuti, kenapa? Bila dah dikatakan keturunan Rasulullah, mereka nakkan berkat pada dia tu.
Entah berapa banyak dah, berapa ramai yang dah telan air liur dia. Wallahu a'lam kan. Kalau ustaz tu boleh telan air liur keturunan, kononnya keturunan Rasulullah di Mesir tu, dan tidak dinafikan berapa ramai yang cuba nak dapat keberkatan dari skamer yang mengaku dirinya cicit Rasulullah SAW. Kita terus terang mengatakan, saya pun tak takut untuk bicarakan kerana kita tidak taksub kepada pribadi yang begitu. Kalau dia mengikut Rasulullah, mesti jelas perjalanan dia. Tak ada melengkuk-lengkuk begitu. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, maka kita dah jelas dalam bab berkat, tidak boleh sesuka hati. Pada ustaz tidak ada berkat. Tetapi memang bila seorang guru tu, tak kira maulana, syekh, tok guru apa pun, kita perlu hormati dengan adab-adab dia. Cara nak bertanya, cara kita nak menegur, semua kena ada adabnya. Tetapi nak mengatakan padanya ada berkat, tidak sama sekali. Hormat, okey. Tapi nak katakan ada berkat, tidak sama sekali. Berhati-hati dalam istilah-istilah yang kita guna. Baik, sekarang kita lihat balik kisah Nabi Musa apabila Allah mengisyaratkan mubarakah kawasan itu, wadi itu adalah kawasan yang penuh diberkati. Okey, kita buka ya muka dalam surah Taha pula untuk menyaksikan ayat yang seterusnya. Apabila Allah mengisytiharkan kepada Musa dalam ayat yang ke-13, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Okey. Baik. Ini risalah para nabi yang pertama apabila Allah mewahyukan dia, ya, maka Nabi Musa telah diangkatkan maqam dia ataupun taraf dia sebagai seorang nabi yang telah diwahyukan. Apabila Allah mengatakan perbicaraan dia, ana rabbuk, kalimah ini menggunakan rabbuk, berarti Tuhan, ya, Tuhan yang berbentuk, yang mempunyai kekuasaan, kehebatan, keagungan. Penting ya, kalimah ni amat penting untuk kita fahami makna dia. Setiap definisi, maksud, makna-makna itu memainkan peranan pada iman kita dan keyakinan kita. Apabila Allah mengatakan dalam ayat sebelum tu, ana rabbuka, aku Tuhan kamu yang maha agung, maha hebat, maha segala-galanya. So, dalam minda Nabi Musa telah tergambar kehebatan itu melebihi segala-galanya. Itu dia, ya. Bila disebutkan kalimah ana rabbuka, aku adalah Tuhan yang maha agung. Kalimah ini difahami oleh orang-orang yang memahami kaedah definisi makna dia tersebut. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, wajib bagi kita memahami kalimah, arti-arti kalimah ini, Rabb, ilah, supaya kita tidak menyeleweng ataupun tidak, maksudnya bila kita sebut tu, kesan tu ada. Ya, kesan tu ada. Macam mana kita waktu permulaan COVID tu, bila disebut COVID, rasa gementar tu, takut tu ada. Begitu juga bila disebut kalimah Allah tu, rasa kelainan itu ada. Kerana apa? Bila dah kita merasakan kelainan itu, arahan akan datang. Maka inilah arahannya Allah katakan kepada Musa. Kerana aku Tuhan, aku layak memilih siapa sebagai utusan aku. Dan aku berkuasa atas segala sesuatu. Lalu dia mengatakan, wahai Musa, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nampak tak? Jadi Nabi Musa terus beriman kepada Allah, Tuhan yang maha kuasa, maha segala kehebatan miliknya. Itu terus datang dalam minda Musa. Dan kita kena begitu juga apabila kita berbicara tentang Allah, kalimah Allah, tak kira lah Rabbul Alamin atau kalimah Rabb digunakan, kalimah Allah digunakan, minda kita kena set begitu. Allah itu Tuhan yang maha hebat, maha agung, maha segala-gala kemuncak keagungannya. Kena setkan. Kalau tak, kita tidak akan merasakan kemanisan beriman kepada Allah. Kafir Quraisy
dia beriman tetapi dia tidak melengkapi ciri-ciri tauhid rububiyah yang dia beriman. Dia beriman kepada Allah, mengaku Allah itu Tuhan yang mencipta langit dan bumi, tetapi dia tidak beriman dengan sepenuhnya. Kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan dia mencipta langit dan bumi, dan kita kena beriman dia mempunyai kuasa mutlak, kuasa kemuncak segala kuasa yang mana tak ada siapa yang mampu untuk melakukannya. Kena tambah. Kafir Quraisy tang situ dia bermasalah. Dia mengaku Allah itu Tuhan yang maha hebat, maha segala-galanya. Tapi dalam bab yang tertentu dia melihat masih lagi Allah mempunyai kekurangan. Dia nakkan manfaat yang mendatangkan manfaat dan dia beriktikad yang mendatangkan mudarat. Ada benda-benda yang lain. Sedangkan itu semua milik Allah. Itu yang menyebabkan mereka syirik. Kalau kita saksikan mereka agung dah Allah. Memang agung. Apabila Rasulullah SAW, kita ingat perjanjian Hudaybiyah yang dibuat. Lalu Rasulullah katakan, ini Muhammad, ya, Rasulullah. Apa kafir Quraisy kata? Kami tolong buang kalimah Rasulullah. Nampak tak? Kalau kami mengakui Muhammad itu Rasulullah, kami tak akan perangi. Berarti dia percaya bahawa, dia mengatakan bahawa Allah itu wujud. Tetapi bukan melantik Muhammad sebagai Rasul. Itu dia. Jadi Rasulullah arahkan padam. Sayyidina Ali tak nak padam. Kenapa? Yalah, memang betul Rasulullah kan. Tapi kafir Quraisy kata kami tak akan buat perjanjian ini sehingga buang kalimah yang tertentu. Itu dia kepercayaan mereka. Kalau tidak, masakan Abdul Muttalib meletakkan anak dia, nama dia Abdullah. Bapa Nabi itu, anak Abdul Muttalib. Tetapi dalam masa yang sama, dia meletakkan anak dia Abdul Uzza, Abu Lahab. Abdul Uzza nama dia. Dan kalau tidak, masakan dia berbicara dengan Abrahah sewaktu Abrahah datang untuk meruntuhkan Kaabah. Dia datang nakkan kambing lembu dia. Lalu Abrahah kata, aku datang nak meruntuhkan Kaabah, kamu datang nakkan kambing dan lembu kamu, unta kamu. Lalu Abdul Muttalib mengatakan, sesungguhnya aku pemilik unta, kambing, lembu aku. Dan Kaabah itu ada pemiliknya. Siapa dia? Allah. Dia tahu. Tetapi kenapa mereka melakukan syirik? Kerana mereka tidak meletakkan Allah itu pada tempat yang betul. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan Allah dengan pujian tempat yang betul itu. Maka akhirnya mereka melakukan syirik. Jadi berhati-hati. Bagi kita, kena berhati-hati. Bila kita menyebutkan kalimah Allah, bila kita menyebutkan Rabbul Alamin, kalimah Rabb dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah, maka set dalam minda kita, set terus bahawa inilah Tuhan yang mempunyai kehebatan, kemuncak segala-galanya. Segala-galanya. Kekuatan, kehebatan, apa-apa juga, ya, kemuncak kebaikan yang mana ia dimiliki oleh Allah yang bersifat Tuhan. Ya. Kerana kalau kita nak merasakan kemanisan nanti, kita akan dapat rasai. Bila kita dah setkan semua. Kita nak, ya, perkara itu berlaku dalam diri kita. Perasaan takut kepada Allah tu ada. Perasaan rindu dendam tu ada. Perasaan meletakkan keagungan Allah tu ada. Tuan-tuan dan perempuan fikir, kenapa kita ni satu benda yang tak ada kita boleh rasa takut. Misalan saya katakan, ya, hantu. Kita pergi ke kubur, berani tak kalau budak-budak? Bila sebut hantu, tak berani, tegak bulu rumah tu. Kita nak kalimah itu, ya, kalimah yang disebutkan itu berlaku kepada bila kita sebut kalimah Allah. Perasaan tu ada. Sedangkan hantu tu tak ada. Kan ada kita percaya hantu. Na'udzubillah. Ambil, hantu tak ada. Boleh? Ya, boleh ke? Macam tak percaya, betul ke ustaz ni? Tak ada hantu. Hantu itu disetkan oleh tok nenek kita. Disetkan oleh masyarakat kita. Yang menyebabkan kita menjadi masalah akidah kita. Bila mempercayai hantu kewujudan dia, yang menyebabkan kita takut tak tentu pasal. Alangkah cantik kalimah perasaan itu, yang takut kepada hantu itu, diletakkan takut kepada Allah. Cantik sangat-sangat. Yang menyebabkan kita sentiasa merasakan muraqabah, Allah memerhatikan kita, kita sentiasa takut untuk melakukan suatu perkara yang mana Allah larang, dia akan datang perasaan tu. Ya, itu yang kita nak. Tapi sayang kalimah itu tidak muncul. Bila menyebut kalimah Allah, tak ada rasa apa-apa. Sedangkan dalam Al-Quran jelas,
Allah mengarahkan dalam surah Al-Anfal ayat kedua, mengarahkan orang mukmin itu bila disebutkan kalimah Allah, gementar hati dia. Mesti gementar. Kalau tak ada gementar kita ni, ya tuan-tuan dan perempuan, ada krisis keimanan kita. Masalah kita beriman dengan Allah tidak lengkap. Kerana Allah kata lengkap. Orang yang beriman itu ada gementar. Tapi kalau kita tak ada gementar, bila sebut kalimah Allah tak ada gementar, ada masalah. Ada masalah. Kita kena latihkan. Baik. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa Nabi Musa telah diberikan wahyu, maka dia adalah Nabi. Allah katakan, aku telah memilih kamu wahai Musa sebagai utusan aku. Maka innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Okey. Dalam ayat ni jelas kepada kita bahawa kini dia terangkan tentang uluhiyah. Ya, pengabdian hanya kepada Allah. Tadi dia ceritakan tentang rububiyah, ketuhanan. Kalau tidak ada sifat rububiyah, orang takkan sembah. Ya, orang takkan ikut. Puncanya orang ikut di antaranya disebabkan ada sifat kehebatan, kekuatan, keagungan ini. Maka itu hanya dimiliki oleh Allah. Tetapi bila manusia mengambil sifat-sifat tersebut, ya, menyangka dirinya hebat, dia mengharap orang menyembah dia, orang mengikut dia. Ya, jadi itu yang menjadi masalah. Okey, rububiyah dah diterang pada ayat tadi, dan sekarang Allah terangkan siapa yang layak kamu mengabdikan. Bila kamu dah iktiraf Allah itu mempunyai kuasa mutlak segala-gala kehebatan, maka Allah lah kamu sembah, bukan orang lain. Allah sahaja yang kamu perlu abdikan diri kamu dan ikut arahannya. Maka di sinilah, ya, risalah tauhid yang pertama Allah arahkan kepada para nabi ialah beriman kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya, kalimah ini difaham, siapa yang mempelajari kalimah tauhid ini difahami. Ya, hanya kepada Allah kita mengabdikan diri, tidak ada pilihan. Kemudian Allah katakan di antara sifat-sifat pengabdian ialah wa aqimis salah lidzikri. Solat itu adalah untuk hubungan kita dengan Allah. Jika Nabi Musa AS telah diwajibkan ataupun diberikan wahyu untuk mengingati Allah melalui solat, maka begitu juga kita ni, solat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, hubungan ini amat penting kerana hubungan inilah yang akan menentukan kedudukan segala-galanya. Oleh kerana itu solat kedudukannya berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Dalam rukun Islam yang 5 tu, selepas syahadatain itu adalah beriman, melakukan solat, dia tidak sama dengan amalan ibadat-ibadat yang lain. Kerana apa? Solat itu yang membezakan antara Islam dan munafik. Solat itu membezakan Islam dan kafir. Solat itulah yang membezakan. Tidak ada dalam bab-bab hukum hakam yang lain seperti mana solat yang membezakan antara Islam dan kafir. Ulama tidak ada seorang pun, ya, ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan siapa yang tidak melakukan solat walaupun satu waktu, hukumnya kabair, dosa besar. Ijma'. Cuma mereka berselisih pendapat berkaitan siapa yang tak melakukan solat itu kafir ataupun tidak. Itu je berselisih. Berarti berat kedudukan solat. Sehingga kan Imam Ahmad mengatakan kafir. Imam Syafi'i tidak. Cuma diperbahaskan kalau nak jatuh kafir itu bagaimana. Cuma nak menceritakan kedudukan solat itu terlalu besar. Dan Rasulullah SAW mengambil solat itu kepada kita, untuk kita dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, begitu sekali, ya, kedudukan solat itu terlalu tinggi. Kemudian Allah menceritakan. Jadi kita tahu dah bagaimana kedudukan solat itu adalah hubungan hamba kepada Allah yang perlu kita jaga. Allah berkata, Allah berfirman, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang.
Aku merahsiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Okey. Jadi, Allah mengisytiharkan kiamat adalah satu benda rahsia. Tak ada siapa yang mengetahui kiamat. Bawalah siapa. Itu pasal waktu, ingat Al-Arqam dulu nak menceritakan kiamat berlaku pada tahun berapa ya? Tahun 98 ke peringkat awal yang diisytiharkan. Ya. Ui, dahsyat. Okey. Ala kulli hal berlakulah apa yang berlaku pada Al-Arqam. Ya. Oleh kerana itu kiamat tidak ada siapa yang mengetahui. Walaupun dihisap kira, okey, kiamat akan berlaku. Tak ada siapa yang mengetahui. Tetapi tanda-tanda kiamat ada. Tanda-tanda kiamat yang mana kita dah sampai dalam bab ini, tanda-tanda kiamat terlalu banyak. Tanda-tanda kiamat yang kecil terlalu banyak. Dan kita sedang menunggu tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, tanda-tanda kiamat kecil dikatakan para ulama hampir ataupun dah habislah. Dah habis. Bila dah habis maksudnya tunggu yang besarlah. Okey. Dan ianya merupakan satu ketakutan yang amat sangat. Kerana bila kita menyaksikan tanda-tanda kiamat itu tidak diberitahu yang mana dahulu, yang mana kemudian. Cuma yang ada turutan itu pada 4 yang disebutkan. Dalam satu hadis mengatakan kalau satu dah terputus macam tasbih tu, satu terputus, ya, bila terputus tali satu-satu akan terkeluar. Maksudnya dia akan berturutan. Cuma yang 4 itu dikatakan berturutan yang ma'ruf. Pertama munculnya Imam Mahdi. Dan selepas tu munculnya Dajjal. Dan selepas itu turunnya Isa. Dan selepas itu munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini dia 4. Itu berturut-turut. Tetapi matahari terbit sebelah timur, sebelah barat, kita tak tahu yang mana. Awal ke kemudian. Keluarnya Dabbatul Ard, awal ke kemudian. Ataupun keluarnya asap, dukhan, awal ke kemudian. Itu tak tahu. Cuma kita menasihatkan untuk diri kita. Apa-apa pun, ya, takutlah kepada Allah, ya, beristighfarlah, jangan tunggu perkara-perkara yang tersebut keluar. Dan Allah mengatakan, kami merahsiakan. Cuma sekarang, tanda-tanda itu telah dikeluarkan kepada kita. Maka berhati-hati. Kemudian, Allah mengatakan dalam ayat ini, apa dia? Maka agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Jadi kita akan tengok apa yang kita usaha ni nanti akan dibalas oleh Allah. Baiklah, kalau buruk, na'udzubillah. Oleh kerana itu bersihkan masalah akidah kita kerana untuk dipersembahkan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Maka sekali-kali jangan kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan orang yang mengikut hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Jelas ayat ini mengarahkan kita istiqamah. Bagi mereka yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah, istiqamah. Kerana kita berada di zaman manusia-manusia, banyak kejahilannya. Masalah kejahilannya satu bab, tetapi kesesatan mereka. Jahil dan sesat. Dan tertipu dengan tipu daya syaitan, talbis iblis kepada kejahilan mereka. Ya, mereka ingat mereka tu alim. Hatta ustaz-ustaz pun bukannya alim. Ya, hanya mereka itu ulama ataupun ustaz-ustaz kecil yang menyangka dirinya ulama dan akhirnya memfitnah, menaburkan perkara-perkara yang tak layak. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kenapa? Kerana menyebabkan kamu jadi binasa. Ya. Istiqamah dalam agama ini di akhir zaman seperti memegang bara api, maka istiqamah saja. Kita teruskan. Kerana kita jadikan diri kita termasuk dalam golongan yang terpilih. Ya Rasulullah ingatkan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan berdiri tegas ataupun menegak kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak ada siapa yang mampu untuk mudaratkannya hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Dan kita nak kita termasuk golongan ini kerana golongan ini istimewa di akhir zaman. Sudah tentu golongan ini terpilih untuk memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa." Okey. Allah berfirman, apakah itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Nampak tak?
Ini mengisyaratkan perbicaraan Allah dengan Musa. Ya, perbicaraan Allah dengan Musa. Lalu Musa memahami apa yang Allah tanya. Dia jawab. Apa dia jawab? Ya. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'ribul ukhra. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Subhanallah, ya Nabi Musa. Allah tanya apa tu? Allah tahu, tetapi ini nak menceritakan kita jangan banyak bicara. Takkan Allah tak tahu? Allah tahu, tetapi nak mengisyaratkan bagaimana Allah berbicara dengan Musa dan Musa menjawab. Musa menjawab macam kita jawab ke? Tongkat, dah senyap macam itu. Tak. Nabi Musa perincikan. Kerana dia berbicara dengan Tuhan. Subhanallah, dahsyat ya. Nampak tak? Cara dia berbicara. Ya. Dia berbicara dengan Tuhan, dia perincikan. Tongkat, apa dia tongkat itu? Dia kata, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya. Okey, gunanya aku bertelekan, yakni ialah berpegang padanya. Dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Pukul. Ya. Okey. Jatuhkan daun-daun. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain. Okey. Yang lain padanya. Kemudian Allah katakan. Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Okey, jadi ini satu perkara yang menarik, ya, yang menjadi mukjizat Nabi Musa, yang mana tongkat yang dipegang itu bertukar menjadi ular. Dan ular bukan ular khayalan, tetapi ular yang realiti dalam bentuk yang cukup hebat. Okey, bila berlaku mukjizat kita kena faham dia lain daripada yang lain. Itu pasal mukjizat Nabi Saleh apabila unta yang keluar daripada batu-batu bukit tu, ya, berbentuk unta tapi lain bentuk dia, yang menjadikan binatang-binatang takut pada unta tersebut, yang menyebabkan bila dia minum air di kawasan tu, ya, untuk binatang-binatang lain, unta-unta ternakan lain lari, takut. Tu pasal mereka marah kepada unta tu, menyebabkan apa? Binatang-binatang ternakan mereka menjadi kurus, tak kekurangan air disebabkan unta tu. Okey, di sini bila dijadikan mukjizatnya adalah tongkat menjadi ular. Ular itu bukan sebarangan. Yang disebutkan ulama tafsir berkaitan ular ini lain daripada yang lain. Ya, kalau kita tengok paling besar ular kita ni anaconda misalan, lain daripada yang lain. Kerana untuk bertemu dengan ahli sihir yang akan datang kita pelajari insya-Allah. Dan dikatakan merayap dengan cepat, ya, merayap dengan cepat. Bila merayap dengan cepat, kalau ular tak merayap tak apa, kita tak takut. Bila merayap dengan cepat, tongol langgang kita lari. Okey, lalu dikatakan kepada Musa, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang semula. Okey, jadi ular tu, ya, bila kamu pegang wahai Musa, dia akan bertukar menjadi tongkat balik. Itu dia kelebihan, ya, yang dikatakan mukjizat Nabi Allah Musa berkaitan dengan tongkat. Allah tunjukkan. Okey, baik. Dan bila kita tengok ayat ni, qala khudha wala takhaf, ya, peganglah dan jangan takut. Kenapa? Sifat takut pada binatang-binatang begini ada pada manusia, hatta para nabi. Ya, dan takut dalam bentuk ini tidak menjadi masalah. Takut kena curi, takut kena rompak, takut kena pukul, takut, itu semua adalah tabiat manusia, sifat manusia. Kita menyaksikan dalam kisah Musa ni perkataan takut itu ada beberapa tempat. Misalan dia lari daripada Fir'aun kerana takut.
Ya, ianya tidak bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan takut yang terlarang. Takut yang terlarang itulah takut yang kita lakukan, takut kepada hantu. Memang terlarang. Syirik, clear syirik. Tuan-tuan ada perempuan kena latihkan benda ni. Terutamanya anak-anak kita, ya, jangan dibicara itu pasal saya tidak menggalakkan kita nak tengok cerita-cerita seram. Ya, kita nak tengok cerita-cerita seram ni berbahaya, dia merosakkan akidah sebenarnya. Cerita-cerita hantu, cerita-cerita apalah berbagai-bagai. Walaupun hantu maklimah tu ke, ya, walaupun kelakar katanya kan. Tapi kita kata dia tidak baik, tidak sihat untuk pemikiran anak-anak kita. Ya. Saya teringat pasal seorang tu, rumah banglo, rumah besar kan. Dia kata, tandas dekat tu je, sebelah bilik dia, kat luar tu, pasal 2-3 bilik tu nak masuk ke tandas tu kan. Takut nak keluar dari bilik tu, nak pergi tandas. Sebab apa? Baru lepas tengok cerita hantu. Nampak tak? Rosak akidah. Ya, rosak akidah ummah. Na'udzubillah. Okey, baik. Kemudian dikatakan, وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. Allah berfirman, peganglah mana tadi? Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiak kamu di sini. Nescaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain pula. Okey. Linuriyaka min ayatina tinal kubra. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Okey. Dalam ayat ni menceritakan bagaimana Allah arahkan masukkan tangan dia ke dalam jubah dia tu, ya. Dalam ayat ni kata ketiak, kalau ikut ayat dalam surah Qasas, ya, masfi jaibika, masuk dalam bahagian dalam baju kamu tu. Jaib tu poket sebenarnya. Okey, usluk yadaka fi jaibika, seluk. Kalau istilah kita seluk, usluk tu seluk, masukkan, ya. Maka keluarkan dia. Keluarkan dia, ya, keluar tu keluar cahaya. Setengah dalam filem-filem, ya, yang dibuat cerita kartun ke apa, dia masuk tu dia keluarkan tangan dia cahaya kan. Begitu. Dia keluar tu bercahaya, yang cahaya itu bukan menunjukkan dia tu panau ke apa lagi yang disebutkan, ya, kurap ke ataupun penyakit apa ya penyakit tu, sopak ke, tak. Tetapi dia keluar dengan cahaya, ya, cahaya. Maka di sini menunjukkan mukjizat Nabi Musa dah keluar dua perkara ni. Dah sudah tentu mukjizat yang asal, kelebihan dia yang asal tu mempunyai kekuatan yang hebat, kuat yang cukup dahsyat. Dan sekarang ditambahkan lagi dua. Pertama, ular, tongkat menjadi ular dan diselukkan tangan dia mengeluarkan cahaya. Okay, kita lihat apa berlaku lagi. Dalam surah Qasas, ayat itu sama lebih kurang. Okey. Dalam surah Qasas, ayat yang ke-32 sama aja. Dan kita lihat, Allah arahkan Musa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Ini di antara apa yang berlaku apabila Rasulullah Allah mengatakan kepada Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Nampak? Jadi dakwah kepada para nabi ini mesti berdakwah menyampaikan risalah walaupun seorang itu zalim. Walau seorang itu pun jahat, maka kena juga pergi untuk menyampaikan. Dan dalil ini mengisyaratkan Nabi Musa telah pergi bertemu dengan Fir'aun. Dan dia kenal Fir'aun. Dia kenal kerana bapa angkat dia kenal. Dan dia kenal Fir'aun dengan sifat-sifat kezaliman. Dan dia kenal Fir'aun memang nak bunuh dia. Tapi Allah suruh pergi. Agak-agak kita lah. Ya. Bila orang suruh pergi, kita tahu dia tu memang tak baik. Agak-agak nak pergi ke? Memang kalau ikut saya pun tak pergi. Tapi ini arahan dari langit. Kenapa kita akan menyaksikan arahan-arahan Allah? Ya, okey.
Lepas tu apa Nabi Musa katakan? Ini doa Nabi Musa yang biasa kita dengar, ya, ayat yang ke-25. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maksudnya berkata Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Itu dia. Ya, kenapa yang dikaitkan dengan masalah lidah Nabi Musa itu bermasalah? Adakah dia, khilaf ulama dalam bab ini, adakah tergagap-gagap ataupun dia berbicara dalam kalimah yang ialah orang yang tak fasih maksudnya. Jadi disebabkan dia masalah lidah tu, Fir'aun mengejek dia sebenarnya. Ya, Fir'aun mengejek. Cuma dah kita cerita, cerita yang kita cerita bukan hadis, ya, tetapi cerita-cerita Israeliat yang Nabi Musa dikatakan, ya, pergi merangkak untuk dapat api ke emas. Ya, kalau saya saksikan dalam satu buku tu, dia menceritakan itu cerita datang daripada Bible kononnya, ya, ataupun datang dari kitab Talmud. Namun kesahihannya kita katakan Israeliat nak pakai pun boleh, kalau benda tu begitu, tak pakai pun tak apa. Tapi yang mana bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka kena tolak. Yang bertepatan Quran dan Sunnah, maka kita ambil. Namun cerita tu tak payahlah, kita tak payah diambil beratkan. Okey, baik. Dia berdoa, dia minta supaya apa dia? Pertama, Allah lapangkan dadaku untukku, ya. Jadi kita kalau apa-apa pun, ini termasuk doa maksurat, doa yang datang daripada Al-Quran, boleh beramal. Ya, doa para nabi. Ni doa para nabi, boleh beramal. Kemudian, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wa yassir li amri. Lepas tu, dan lepaskan kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya, ini menunjukkan, ya, kadang-kadang bahasa dia bermasalah sedikit. Tetapi kita kena faham, ya, kita kena faham bila berlaku kepada para nabi kekurangan dalam bentuk-bentuk yang begini, dia mempunyai keistimewaan dia tersendiri. Ya, disebabkan lidah dia yang tidak berapa fasih, dia berbicara dengan Allah. Ya, Allah berikan keistimewaan sehingga dikatakan Musa kalimullah. Musa berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengan Musa. Okey. Yang kedua, kita lihat Rasulullah itu yang dikaitkan tidak boleh membaca. Ya, tidak pandai membaca, ummi, ya, yang tidak pandai membaca dan menulis. Kenapa? Kelemahan dia itu adalah kebaikan untuk risalah dia. Kalau tidak, Al-Quran ini dituduh sebagai penulisan Rasulullah. Ya, syair-syair yang Rasulullah hafal. Maka oleh kerana itu, kekurangan itu adalah kebaikan untuk risalah. Jadi begitu juga kisah Nabi Musa alaihi salam. Okey, kemudian Allah katakan, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Dan jadikanlah untuk aku seorang pembantu dari keluargaku, iaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingati engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Okey, ini di antara permintaan Nabi Musa kepada Allah supaya jadikan Harun sebagai pembantu, dan Allah terima. Dan Allah jadikan Harun sebagai pembantu, bahkan dijadikan Nabi selepas Nabi Musa. Yang ini kedudukan dia tinggi. Okey. Kemudian kita lihat, teguhkanlah dia dengan kekuatanku dan jadikan dia sekutu dalam urusanku. Yakni Harun yang bekerjasama dengan urusan Nabi Musa. Ya. Allah jadikan. Pasal dalam peristiwa bila Bani Israel itu, ya, duk menyembah yang dibawa oleh Samiri, menyembah berhala, dia pegang Nabi Harun tu. Kenapa kamu langgar arahan aku? Kan? Nabi Harun kata, aku tak langgar ya Musa. Tolong lepaskan. Macam mana Nabi Musa pegang?
pegang janggut, pegang kepala. Kan? Ulama mentafsirkan di sini menunjukkan para nabi berjanggut. Ya, sehingga Rasulullah berjanggut. Dia pegang janggut dia, pegang kepala. Ui, Nabi Musa, kan? Lalu dikatakan tolong, ya. Okey, ala kulli hal kita akan sampai pada kisah tersebut. Kemudian kenapa? Supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingati engkau. Ini dia risalah para nabi, ya, sentiasa bertasbih memuji Allah dan mengingati Allah. Sehingga risalah itu, sehingga kewafatan para nabi sentiasa dalam keadaan tasbih, bertahmid dan beristighfar. Ini terbukti apabila ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bila ayat itu turun, Rasulullah di hari-hari kematian dia, dia banyak beristighfar, bertasbih, bertahmid. Ya, ini kedudukan para nabi. Kita bila hari-hari kita nak mati, orang tua kita saksikan dia berubah. Ya, lebih banyak pada apa tu? Tengok TV. Dia banyak yang lain. Main golf lagi, kan? Berbahaya tu. Ya, bukan kita kata tak boleh, tapi pada hari-hari tua ada amalan-amalan yang tak apa, main golf untuk kesihatan, tapi jangan lara, jangan berlebih-lebih. Ya. Tengok TV jangan berlebih-lebih. Ya, tapi pernah saya menyaksikan dia jadi tengok TV start pagi sampai ke malam. Ya Allah, berbahaya. Baik. Kemudian Allah ceritakan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Itu dia doa para nabi mustajab. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, apa yang kita lihat pada ayat tadi, yang kita katakan doa maksur itu, Allah telah perkenankan. Maka kita boleh menggunakan sebaik yang mungkin doa tersebut untuk diri kita. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kerana ianya doa maksur yang dapat daripada doa Nabi Musa. Kemudian Allah mengatakan, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabut فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu. Okey, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu kali yang lain, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil. Maka pasti sungai Nil itu membawa ke tepi, supaya diambil oleh musuhku dan musuhnya, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Jadi Allah ulang balik mengingati tentang kisah Nabi Musa. Oleh kerana itu Nabi Musa mengetahui kisah perjalanan dia. Dan dalam bab ini tidak menjadi masalah seorang ibu dan ayah mengungkit cerita dia menjaga anak-anak dia. Kalau anak tu tak faham, tak gerti bahasa ataupun tak dengar nasihat, mak ayah tak menjadi masalah nak ungkit. Kamu ingat senang nak beranakkan kamu, nak jaga start daripada kamu baby. Boleh tak menjadi masalah. Dia tidak membatalkan amalan kita. Kita tahu amalan-amalan ni akan batal jika diungkit. Kita buat kebajikan pada orang, kita ungkit. Batal. Tetapi pada kedudukan yang begini, mak dan ayah ya tidak membatalkan amalan. Kenapa? Anak tu kena berfikir elok-elok. Tak menjadi masalah. Kadang-kadang anak ni melampaui batas, dia dah merasa dia hebat, dah merasa dia kuat, dia tak teringat waktu dia baby dulu, siapa yang menjaga dia. Okey? Maka tak menjadi masalah. Dan dalam kisah ini juga mengisyaratkan bahawa ada perkara-perkara tertentu, bila berlaku fitnah, dia tidak menjadi masalah untuk dia mengungkitkan amalan-amalan dia. Misalan, kita ceritakan dalam kisah apabila Saidina Osman, Amirul Mukminin, khilafah umat Islam, ya, khilafah yang ketiga, khalifah yang ketiga.
apabila tiba pada hari fitnah yang mana dia dikepung oleh orang-orang yang disebutkan istilah macam khawarij, ya, yang menentang dia, tak setuju dia kena, dan orang-orang ni pun di antara ada yang jahat, ada yang terfitnah, yang terjebak. Kisah tu agak menarik. Kenapa? Di kalangan orang tertentu pun terjebak dalam fitnah. Itu pasal bila fitnah yang besar ni, kita kena faham. Jangan cepat kita melatah. Kadang-kadang kita, ustaz sunnah jadi macam itu. Dia akan berlaku. Kalau tidak, masa akan berlaku pada yang disebut sebagai sahabat kecil. Sahabat kecil ni bila Rasulullah wafat, dia masih kecil lah, macam tadika begitu. Ya, kedudukan dia, ataupun besar sedikit. Yang mana yang dikatakan Muhammad bin Abi Bakar terlibat dalam perkara ni. Tapi dia bertaubat. Dia tengok ada fitnah berlaku tu, last minute tu, dia bertaubat. Dia tak mau masuk. Okey. Begitu juga kalau kita menyaksikan seorang tabi'in yang besar, yang meriwayatkan hadis-hadis darinya hebat. Sa'id ibn Jubair. Ya, Sa'id ibn Jubair pada hari-hari Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia terjebak dalam fitnah ataupun kebangkitan yang disebutkan Abdul Rahman Al-Ash'as. Ya, kenapa? Disebabkan kezaliman Hajjaj ini, lelaki ini, kalau tak salah Abdul Rahman Al-Ash'as ini, dia adalah dari kabilah yang terkenal, pernah memimpin juga. Maka dia nak bangun, nak menumbangkan. Asalnya dia bersama dengan Hajjaj. Tetapi bila Hajjaj dah bagi dia tentera untuk menawan di bahagian timur Iraq sana, ya, dia merasakan dia kuat, dia nak gulingkan Hajjaj. Lalu di sini ramai yang tak suka Hajjaj dengan perbuatan Hajjaj, disebabkan fitnah itu Sa'id ibn Jubair terjebak dalam bab tu, kesilapan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Ya, tersilap. Tetapi apa berlaku? Ya, bila dah termasuk dalam bab tu, dia ulama terkenal. Maka sampai berita kepada Hajjaj, Hajjaj istiharkan hukum bunuh pada dia. Dan terbalik, bila datang Abdul Rahman Al-Ash'as cuba nak gulingkan Hajjaj, akhirnya dia tak mampu. Akhirnya dia terguling. Maksudnya dia mati. Ya, dalam satu perjalanan menuju ke mahkamah ataupun satu tempat, dia cuba larikan diri, akhirnya dia mati dengan pengikut dia. Cuma Sa'id ibn Jubair bawa diri, lari menyorok ke Mekah. Ya, dia lari menyorok ke Mekah. Pada hari tua dapat tangkap. Rupanya warta yang mengatakan tangkap dia dibunuh tu tak dipadamkan. Hajjaj dah terlupa. Dia boleh dibunuh. Maka orang bawa. Lalu Hajjaj kata, kenapa kamu bawa dia? Lalu dikatakan, oh iya ke, aku dah terlupa. Namun kita kenal Hajjaj. Lalu Hajjaj bertanya beberapa perkara. Dan Hajjaj kata, kamu akan dipancung. Kan? Sa'id ibn Jubair. Maka akhirnya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang terakhir yang dipancung oleh Hajjaj. Memang, itulah orang yang terakhir. Sa'id ibn Jubair dipancung. Lepas tu Hajjaj dah tak membunuh orang dah. Bahkan Hajjaj merasakan dirinya lain, dan akhirnya lepas tu tak lama tu Hajjaj mati. Ala kulli hal, nak menceritakan perkara ini, ya, berkaitan dengan anak-anak kita, boleh kita ungkit. Begitu juga Abdul Rahman ibn Auf, apabila Sayyidina Osman apabila dia ungkit kisah apa? Kisah dia menyediakan Jaishul Usrah, tentera di perang Tabuk. Berapa dia wakafkan? 1000 ekor binatang, 700 unta, 300 kuda perang. Terpaksa dia ungkitkan. Dia berbicara kepada masyarakat yang mengepung dia. Kenapa? Aku telah memberi kepada Rasulullah untuk keamanan. Tiba-tiba kamu tidak boleh mengamankan aku dengan perbuatan kamu tu. Aku dah berikan telaga yang aku beli daripada Yahudi untuk masyarakat Madinah minum. Kenapa pada hari ini kamu tidak memberi aku minum dari telaga tersebut? Kita tahu kan dia tak dibenarkan untuk diberikan air apa semua. Ni dia. Maka dalam bentuk yang begitu, tidak mengapa kita mengungkitkan. Kerana fitnah telah sampai begitu dahsyat. Kita memerlukan, terpaksa kita ungkit balik amalan kita, maka ungkit. Ya, jadi tak menjadi kesalahan dalam mengungkit pada anak-anak. Tapi janganlah selalu sangat ngungkit. Anak cemuih pula. Ya, mak ni, ayah ni asyik belete je ngungkit-ngungkit. Tak elok lah pula. Okey. Sekali-sekala kena. Kalau kita tengok anak tu melampaui batas. Okey, baik. Jadi ayat ini mengisyaratkan
Allah ceritakan balik bagaimana dia menyelamatkan Musa melalui ilham kepada ibunya. Ini merupakan peringkat kedua diselamatkan. Peringkat pertama. Peringkat kedua, ini yang kita ceritakan. Apabila dia mengangkat menjadi Rasul, maka diselamatkan daripada Fir'aun, lari ke Madian, itu adalah peringkat kedua. Kita akan saksikan seterusnya. Kita berhenti kat sini. Wallahu alam bisawab. Maka insyaAllah khair. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat yang banyak daripada kisah Musa. Dan kita jadikan ia sebagai satu contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.